Berita Al-Hijrah 14 Zulhijjah 24 Julai. Lelaki tembak jiran di Reman. Juga Tanjung Sedili, umpama di badai tsunami kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur. Seorang anggota Jabatan Sukarelawan rela yang menembak jirannya di Taman Raya Wakaf Tapai, Marang di Reman selama 7 hari membantu siasatan. Perintah tahanan Reman itu dikeluarkan Magistrate Engku Nurul Ain, Engku Muda di Mahkamah Magistrate Marang bermula hari ini hingga Jumaat depan. Penahanan suspek berusia 56 tahun itu bagi membolehkan siasatan lanjut dilakukan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Terdahulu, suspek yang memakai baju lokap berwarna oren tiba di perkarangan mahkamah dengan diiringi anggota polis kira-kira jam 10.35 pagi. Pada petang semalam, seorang lelaki bekas Ketua Bahagian MCA Marang maut manakala anak saudaranya parah akibat ditembak menggunakan senapan patah. Dalam insiden itu, suspek dikatakan melepaskan 2 das tembakan menggunakan senapan patah dipercayai milik Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela. Kejadian itu menyebabkan mangsa Fong Swee Fuan 65 tahun mengalami kecederaan parah di dada dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Manakala anak saudaranya Teo Hock Beng 45 tahun parah di dada akibat terkena tembakan sama. Suspek yang melarikan diri menaiki sebuah jeep berjaya ditahan di kawasan Kebun Durian Mentangau, Dungun kira-kira jam 4.20 petang pada hari yang sama. Kira-kira 140 kediaman mengalami kerosakan susulan kejadian ribut yang melanda di kawasan Tanjung Sedili, Kota Tinggi semalam. Ribut tersebut disifatkan penduduk yang terburuk pernah melanda kawasan itu dalam tempoh 30 tahun. Tanjung Sedili umpama di badai tsunami kecil kerana kesan kerosakan yang teruk akibat ribut. Penduduk Mastura Abidin berkata ketika kejadian dia pergi mengambil stok minyak diesel di Bukit Aping dan meninggalkan anaknya berusia 11 tahun untuk membantu menjaga kedainya yang berdekatan dengan rumah. Disebabkan ribut terlalu kuat, pokok menghempap kedainya. Namun bersyukur anaknya selamat kerana sempat menyorok di bawah meja selama lebih 1 jam sehingga ribut dan hujan reda. Saya pun saya bersyukur sebab anak saya selamat kerana angin ni tak pernah lalu macam gini. Selalu tiap-tiap tahun tak macam ni. Tapi angin ni terlalu kuat sangat. Hingga habis semua pokok-pokok, apa semua rumah-rumah orang, kedai, habis semua. Tercabut macam gini. Terlalu kuat sangatlah, saya macam tak percaya ni angin ni macam gini. Ada dekat kita ni sekarang. Memang kita kena hati-hatilah. Sementara itu, seorang lagi penduduk Syazrul Faiza Mat Nur berkata kejadian itu mengakibatkan kenderaannya jenis Pro 2 Myvi remuk dihempap pokok kelapa yang tumbang. Katanya ketika kejadian, keadaan angin dan ribut beserta hujan amat kuat. Ya, sedia maklum kita kawasan kampung. Selalunya kita tengok hari mendung tu kita dah tahu lah, oh hujan biasa. Tapi bila lama-lama angin tu kuat sangat, macam orang nak kata bersiul, ada terlampau kuat. Jadi dia datang sekali arung, hujan, ribut dengan angin. Jadi kita cakap, ni macam lain macam kan. Jadi bila adik-adik semua dah takut semua. Rumah macam bunyi nak terangkat. Saya tengok pokok dah hampak kereta Allah habis. Tapi bila dah reda sikit tu, kita keluar lah tengok rumah jiran-jiran. Memang banyak habis lah. Saya ronda, ada rumah kawan-kawan yang tinggal rumah je. Bumbung semua tak berapa. 2 pusat pemindahan sementara PPS dibuka bagi menempatkan mangsa bencana ribut iaitu PPS SK Sri Setiajaya Tanjung Sedili dan SK Sedili Besar Sedili. Tinjauan TV Al-Hijrah Johor mendapati rata-rata penduduk giat melakukan pembersihan termasuk memotong pokok tumbang di perkarangan rumah. 7 kampung yang terlibat antaranya Kampung Sri Gading, Kampung Teluk Jeri, Kampung Teluk Jeri Luar, Kampung Teluk Jeri Dalam, Kampung Tanah Putih, Taman Sedili dan Kampung Sedili Besar. Sementara itu, Kerajaan Negeri Johor akan memberikan peruntukan sehingga RM5 juta bagi membantu mangsa terjejas akibat kejadian ribut di Tanjung Sedili, Kota Tinggi. Menteri Besar Johor, Datuk Insinyur Hasni Mohamad berkata peruntukan itu bagi membaik pulih rumah berdasarkan tahap kerosakan yang dialami pemilik.
Ujarnya menerusi jumlah itu, kerajaan negeri akan memperuntukkan sebanyak RM5 hingga RM15,000 untuk setiap keluarga berdasarkan kerosakan harta benda. Mungkin mengambil masa yang panjang sedikit untuk program membaiki rumah-rumah yang terjejas. Jadi mereka akan ditempatkan sementara. Mungkin pegawai daerah selaku pengurusi bencana daerah akan mengenal pasti tempat-tempat tinggal sementara bagi mereka yang memerlukan. Mungkin di homestay ataupun mungkin di tempat-tempat yang boleh mereka diletakkan sementara menunggu rumah-rumah mereka dibaiki. Jadi untuk tujuan pembaikan rumah-rumah tersebut, kerajaan negeri telah bersetuju untuk menyediakan peruntukan antara 5 hingga 15,000 bagi setiap rumah. Beliau berkata demikian selepas melawat mangsa ribut di Pusat Pemindahan Sementara di Sekolah Kebangsaan Sri Setijaya, Tanjung Sedili, Kota Tinggi, Johor. Jelas Hasni, sebagai permulaan setiap keluarga akan menerima bantuan wang tunai RM1,000 dari kerajaan negeri dan RM400 dari Majlis Agama Islam Negeri Johor serta bakul makanan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Polis Johor merampas 34.2 kilogram dadah bernilai RM2 juta melibatkan 6 serbuan di sekitar Johor Bahru pada Ahad lalu. Sindiket dadah yang berjaya ditumpaskan itu dipercayai beroperasi kira-kira setahun dan dadah yang dirampas adalah untuk tujuan pasaran tempatan bagi kegunaan pusat hiburan dan parti persendirian. Ketua Polis Johor Dato' Ayub Han Maidin PC berkata dalam serbuan pertama, polis telah menahan seorang lelaki tempatan berusia 41 tahun dan merampas sejumlah dadah. Susulan dari penahanan tersebut, 2 lelaki tempatan dan seorang wanita berusia antara 34 hingga 61 tahun telah ditahan. Hasil daripada maklumat dan risikan, polis menahan seorang lagi lelaki tempatan berusia 26 tahun dan suspek didapati positif dadah jenis ketamin dan mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan dadah. Daripada surat siasat yang dijalankan, kita dapat mengesahkan bahawa sindiket telah beroperasi hampir setahun. Dan dadah ini adalah untuk kegunaan pasaran tempatan, melibatkan penggunaan di pusat-pusat hiburan dan juga parti persendirian ataupun private party. Rampasan yang terlibat, tuan-tuan, rampasan dadah 32 kilogram serbuk ekstasi bernilai 1.9 juta RM, 481 gram ataupun 1,582 biji pil ekstasi bernilai RM28,000 lebih kurang, 300 gram ataupun 1,330 biji pil Eramin 5 bernilai RM19,000, 375 gram ketamin bernilai RM37,000 dan 114 gram syabu bernilai RM11,400. Jumlah keseluruhan rampasan dadah adalah RM2 juta. Dadah yang dirampas ini boleh digunakan oleh seramai 113,324 penagih. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Johor. Kesemua suspek ditahan reman selama 7 hari bermula 24 Julai hingga 30 Julai bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Bermula 1 Januari sehingga 21 Julai, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Johor telah berjaya menahan 7,468 orang atas pelbagai kesalahan dadah dan sebanyak 9,199 kilogram dadah bernilai RM350.20 juta telah dirampas. Polis telah mengenal pasti individu termasuk seorang bergelar Datuk yang terlibat dalam kejadian sebuah helikopter dari Kuala Lumpur mendarat di Padang Ipoh semalam dipercayai untuk mengambil pesanan nasi ganja. Ketua Polis Perak Datuk Mior Farid Al-Atrash Wahid berkata syarikat pemilik helikopter terbabit juga telah dikenal pasti dan kesemua mereka akan dipanggil untuk memberi keterangan dalam masa terdekat.
Tambah Datuk Mior, setakat ini hanya pemilik kedai nasi ganja yang telah memberi keterangan. Dalam perkembangan sama, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM sudah memulakan siasatan ke atas helikopter berkenaan bagi menentukan sama ada helikopter tersebut melanggar mana-mana peraturan seperti yang tertakluk dalam Peraturan-Peraturan Penerbangan Awam Malaysia 2016 dan Civil Aviation Directives CADS. Semalam, Al-Hijrah Online melaporkan sebuah helikopter mendarat di Padang Ipoh pada pukul 9.55 hingga 10.15 pagi untuk mengambil pesanan 36 bungkus nasi kandar popular di bandaraya itu yang lebih dikenali sebagai nasi ganja. Kehadiran helikopter juga mengejutkan orang ramai kerana ia terbang rendah di udara sebelum mendarat. 5 kit ujian kendiri COVID-19 lulus untuk dijual. Alhamdulillah bertemu lagi. Kes baharu COVID-19 terus menunjukkan tren peningkatan dengan 15,902 kes dicatatkan hari ini berbanding 15,573 kes semalam. Angka jangkitan baharu hari ini menjadi jumlah tertinggi pernah direkodkan di negara ini. Ia menjadikan kumulatif kes di negara ini meningkat kepada 996,393 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam ciapannya di Twitter berkata, Selangor masih mendahului negeri lain dengan 7,351 kes, diikuti Kuala Lumpur dengan 2,406 kes. Sementara itu, 184 kes kematian direkodkan hari ini menjadikan jumlah kumulatifnya sebanyak 7,902 kes. 950 kes pula berada dalam unit rawatan rapi ICU dan 464 kes daripadanya memerlukan bantuan alat pernafasan. Sejumlah 9,471 kes dilaporkan sembuh hari ini. Lima kit ujian kendiri COVID-19 dibenarkan untuk dijual bagi kegunaan orang awam selepas ia mendapat kelulusan bersyarat daripada Kementerian Kesihatan KKM menerusi pihak berkuasa peranti perubatan MDA. Kelulusan itu diberi berdasarkan bukti prestasi klinikal dan analitikal selaras kriteria jawatan kuasa serta dokumen sokongan kelulusan bersyarat kit ujian IVD COVID-19. Berdasarkan infografik yang dikongsi Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, kit ujian kendiri yang boleh diguna pakai ialah Cesium COVID-19 Rapid Antigen Rapid Test yang dikilangkan di Malaysia di mana ia menggunakan sampel air liur saliva atau calitan hidung. Antara kit ujian kendiri lain ialah GMAT COVID-19 AG Saliva for Home Use yang dikilangkan di Korea, manakala 3 lagi kit ujian kendiri yang dikilangkan di China iaitu B-Rite COVID-19 Antigen Rapid Test, All-Test COVID-19 Antigen Rapid Test dan Just Check COVID-19 Antigen Rapid Test. Kit ujian yang diluluskan ini boleh diedarkan oleh farmasi berdaftar atau fasiliti kesihatan swasta dan penggunaannya hanya terhad untuk tujuan saringan sahaja dan semua hasil ujian perlu disahkan menerusi RT-PCR. Hasil saringan kemudian perlu dilaporkan menerusi aplikasi MySejahtera. Jumlah pesakit COVID-19 yang meningkat dalam tempoh 3 hari mengakibatkan jumlah katil di 2 hospital di Kedah mencatatkan penggunaan hampir 100%. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Othman Warijo ketika dihubungi berita Al-Hijrah berkata 2 hospital berkenaan ialah Hospital Kulim dan Hospital Sultan Abdul Halim HSAH Sungai Petani. Menurut beliau, penggunaan katil di wad hospital kerajaan lain turut berada pada tahap lebih 75% daripada kapasiti yang mampu ditampung ketika ini. Malah unit rawatan rapi ICU Hospital Kulim kini mencecah 100% penggunaan katil manakala wad COVID-19 hampir mencecah 100% dan keadaan di HSAH hampir sama. Kedah terus mencatatkan pertambahan kes baharu COVID-19 hari ini dengan 867 kes dengan 2 daerah kes aktif tertinggi dicatatkan di daerah Kuala Muda dan Kulim. Semalam, negeri Jelapang Padi itu mencatatkan 937 kes.
Dr. Osman berkata, berikutan keadaan semasa ada kes pesakit COVID-19 di Hospital Kulim terpaksa dirujuk ke hospital hybrid daerah lain yang masih memiliki kekosongan seperti di Hospital Sikh dan Hospital Baling. Dalam pada itu, beliau memaklumkan keadaan di Hospital Sultanah Bahiyah HSB Alustar pula sehingga kini masih terkawal. Lembaga Zakat Selangor LZS telah meluluskan 4,200 permohonan bantuan kewangan golongan B40 yang terjejas pendapatan akibat penularan COVID-19. Ketua Pegawai Eksekutif LZS, Saipul Yazan Mat Yusof berkata ia disalurkan melalui program Bantuan Zakat Selangor Peduli yang mensasarkan 15,000 penerima. Jelas Saipul Yazan, LZS telah memperuntukkan dana bantuan sebanyak 10.5 juta ringgit bagi program Selangor Prihatin yang telah dibuka permohonan sejak 2 Julai lalu. Dan mereka masih boleh memohon melalui www.zakatselangor.com.my/peduli. Kerana setakat semalam, kita telah mengeluarkan bantuan kepada 4,200 penerima ataupun keluarga yang telah memohon dan telah diproses. Dan perkara ini berterusan sehinggalah hujung tahun jika masih ada peruntukan 10.5 juta tersebut. Katanya permohonan bagi program Zakat Selangor Peduli ini dipermudahkan dengan setiap permohonan hanya perlu menyediakan dokumen ringkas sebagai sokongan untuk mendapatkan bantuan dan permohonan yang layak akan menerima sumbangan secara one-off berjumlah RM500 bagi setiap keluarga. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyampaikan sumbangan bungkusan makanan kering kepada lebih 300 penduduk PPR Kota Damansara siang tadi. Penduduk PPR tersebut yang menerima bantuan menyatakan kelegaan atas sumbangan yang diterima. Terima kasih banyak-banyak, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah yang membalas budi baik Zakat Selangor. Alhamdulillah lah, senang lah, gembira lah. Kalau tak susah kan, sebab suami saya tak apa-apa nak sihat kan. Untuk Lembaga Zakat, terima kasih banyak-banyak sebab membantu saya dan keluarga. Tanpa melihatlah macam fizikal seseorang apa semua kan. Sektor pelancongan di Pahang dijangka bakal dibuka secara berperingkat bermula awal bulan depan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan, Alam Sekitar, Perladangan dan Komoditi Negeri, Datuk Seri Muhammad Syarkar Syamsuddin berkata sebagai permulaan Bukit Fraser dekat Raub dan disusuli Pulau Tioman di Rompin akan menjadi perintis gelembung pelancongan. Menurut Datuk Seri Muhammad Syahkar, semua prosedur operasi standard SOP membabitkan pembukaan sektor pelancongan di Bukit Fraser dan Pulau Tioman akan digunakan sebagai rujukan bagi pembukaan sektor pelancongan di lokasi lain. Sekarang ni SS ada di sana, dia sedang tengok suasana dan keadaan supaya Fraser Sea ini boleh menjadi contoh. Sebab kemudian SOP ini juga akan digunakan di tempat-tempat yang lain. Kalau tidak, our industry will die. Beliau berharap dengan pembukaan semula sektor pelancongan melalui gelembung pelancongan dapat memastikan semua pemain industri pelancongan terus beroperasi. Tambah Datuk Seri Muhammad Syahkar, ia penting untuk kelangsungan pemain industri pelancongan yang terjejas teruk sejak pandemik COVID-19 melanda negara. Jelasnya, prosedur pembukaan sektor pelancongan ini akan disusuli kawasan lain seperti Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Gandah, Taman Negara Kuala Tahan dan Taman Negeri yang lain. Beliau berkata demikian kepada media selepas melancarkan perkhidmatan bas percuma untuk kegunaan penduduk ke Pusat Pemberian Vaksin PPV di Lancang, Temerloh. 2 buah bas dan sebuah van disediakan bermula hari ini bagi penduduk yang akan mendapatkan vaksin di Dewan Majlis Perbandaran Temerloh dan Dewan Tun Razak di Temerloh. Syarikat suplemen kecantikan AY Legacy Sendirian Berhad mensasarkan lebih 5,000 usahawan baharu akan bernaung di bawah syarikat berkenaan menjelang akhir tahun ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, Mursidi Jailan, walaupun produk keluaran AY Legacy, Women Inspire masih baru dalam pasaran, namun beliau yakin sasaran tersebut mampu dicapai. Jelas Mursidi, keyakinan itu berdasarkan keberkesanan produk tersebut selain rebate pendaftaran menarik yang ditawarkan untuk 3 bulan pertama ini. Memang kita dah sediakan package menarik ataupun diskaun. Contoh, kalau sebelum ini untuk menjadi ambassador bersama AY Legacy, syaratnya adalah modal permulaan RM50,000.
Tetapi untuk ketika ini kita faham keadaan yang sangat tertekan, kita hanya kenakan yuran ataupun pendaftaran sebanyak 9,980 dan mereka akan mendapat 180 kotak produk Women Inspire. Dan di samping itu mereka akan berpeluang untuk mendapat beberapa insentif ataupun keistimewaan yang kita telah sediakan, antaranya adalah royalty ataupun rebate daripada setiap produk yang terjual, dan royalty itulah yang saya katakan tadi, ia berupa legasi. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis pra-pelancaran AY Legacy yang dibuat secara dalam talian dan turut dihadiri pengasasnya Ani Yusof dan pengasas bersama Syahroni Suwardi. Ani Yusof berkata produk Women Inspire dirumus khas untuk wanita Asia dengan menggunakan teknologi nano diformulasi di Eropah yang boleh memberi pelbagai manfaat dan khasiat kepada pengguna. Produk yang dikeluarkan oleh AY Legacy adalah iaitu merupakan produk untuk wanita kepada wanita, iaitu dinamakan Women Inspire yang mana mengandungi Purina Mirifica, vitamin C, akar serapan dan ekstrak strawberry. Dan sangat bagus bagi wanita yang yang sibuk dengan dengan anak-anak, dengan keluarga, tak ada masa untuk diri sendiri. Dan insya-Allah dengan Women Inspire ni membantu anda semua untuk kembali bertenaga untuk menguruskan kerja harian anda dan sebagai seorang berkejaya, insya-Allah. Women Inspire katanya dihasilkan dari bahan-bahan semula jadi seperti Puraria mirifica atau pokok bidara putih, akar serapat dan ekstrak strawberry yang secara saintifik dapat membantu memberi khasiat tambahan bagi kesihatan dalaman wanita. Ia dimaklumkan juga sesuai diguna oleh mereka yang mengalami masalah kelesuan tubuh, keguguran rambut, masalah berat badan serta masalah kulit kering. Bagi mereka yang ingin mendapatkan keterangan lanjut mengenai produk Women Inspire dan pakej-pakej usahawan yang ditawarkan oleh AY Legacy, boleh hubungi talian atau layari laman web tertera. Remaja Palestin syahid ditembak Zionis. Seorang remaja Palestin syahid selepas ditembak rejim Zionis Israel. Insiden berlaku semasa pertempuran di tebing barat. Pihak berkuasa Palestin berkata mangsa Muhammad Munir Al-Tamimi berusia 17 tahun disahkan meninggal dunia di hospital. Lebih 140 penduduk Palestin diserang oleh rejim Zionis Israel dalam pertempuran di perkampungan Beita, tebing barat. Dalam pertempuran tersebut, 2 tentera Israel turut mengalami kecederaan ringan. Ratusan rakyat Palestin berhimpun di kawasan tersebut yang sering menjadi tumpuan demonstrasi terhadap penjajahan Zionis di Palestin. Mereka menyuarakan bantahan terhadap pembinaan pos kawalan Givat Eviata serta membina rumah dan struktur konkrit yang melibatkan tanah penduduk Palestin. Pembinaan tersebut melanggar undang-undang antarabangsa dan Israel sengaja menimbulkan provokasi terhadap penduduk Palestin. Tentera Israel mendakwa ratusan penduduk Palestin bertindak membaling batu kepada tentera IDF. Persatuan Bulan Sabit Merah tempatan memaklumkan seramai 146 penduduk Palestin cedera semasa pertempuran berlaku, termasuk 9 orang terkena tembakan, 34 ditembak dengan peluru getah manakala 87 akibat serangan gas pemedih mata. Sekurang-kurangnya 112 maut dalam tragedi tanah runtuh berikutan hujan monsun di barat wilayah Maharashtra, India. Hujan monsun itu turut menyebabkan sebahagian pantai barat India dinaiki air sehingga 594 mm selepas hujan tanpa henti selama 24 jam. Pasukan penyelamat sedang berusaha memindahkan penduduk yang berada di kawasan teruk terjejas. Pihak berkuasa juga terpaksa melepaskan air dari empangan yang berkemungkinan akan melimpah disebabkan hujan berterusan. Sungai di selatan Karnataka dan Telangana juga dilaporkan melimpah. Menurut pihak berkuasa, 32 rumah rosak akibat tanah runtuh di daerah Raigad. Banjir dan tanah runtuh sering berlaku ketika musim hujan monsun di India. Bencana alam luar biasa yang berlaku antara Jun dan September itu telah banyak mengorbankan nyawa selain turut melibatkan pemindahan secara besar-besaran hampir setiap tahun.
Sekurang-kurangnya 57 ditahan selepas ribuan penunjuk perasaan berkumpul di pusat bandar Sydney, Australia bagi membantah sekatan yang dikenakan pihak berkuasa negara itu dalam usaha mengekang penularan wabak COVID-19 susulan varian Delta. Sekatan dikuatkuasakan selepas New South Wales merekodkan jangkitan baharu tertinggi dengan 163 kes. New South Wales, negeri paling ramai penduduk di Australia, dikenakan arahan duduk di rumah selama 4 minggu menerusi video yang dirakam penunjuk perasaan bertindak agresif dan membaling pasu ke arah anggota polis. Walaupun kes jangkitan meningkat di Australia yang kebanyakannya dari varian Delta, negara itu antara yang berjaya mengawal penularan COVID-19 dengan merekodkan 32,600 kes dan 916 kematian. Laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Saya Al-Muhsin Muhammad Noor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.